Saya akan sentuh secara ringkas persoalan berhubung dengan pilihan raya negeri Johor. Seperti mana yang kita semua tahu, ianya dilakukan ataupun diadakan tanpa satu sebab yang munasabah, kerana kerajaan itu masih mempunyai majoriti dan tidak digugat oleh mana-mana pihak. Tetapi oleh kerana UMNO Barisan Nasional, mereka telah melihat bahawa di Melaka mereka telah mencapai kemenangan, dan apabila mencapai kemenangan, mereka mencapai kemenangan yang menyeluruh dan sempurna, di mana mereka tak perlu berkongsi kuasa dengan mana-mana pihak, dan ianya merupakan peluang keemasan untuk mereka singkirkan Perikatan Nasional, sama ada Parti Bersatu ataupun Parti PAS daripada gabungan mereka, dan mereka tak perlu bergantung kepada mana-mana pihak untuk membentuk kerajaan di negeri Melaka. Maka berdasarkan kepada pencapaian itu, mereka menganggap bahawa mereka boleh lakukan perkara yang sama di negeri Johor, dan golongan yang mendesak supaya ianya dilakukan adalah golongan yang dikenali sebagai kluster mahkamah, kerana mereka mengharapkan bahawa kalau mereka boleh menang di Johor, maka mereka boleh mendesak pula supaya pilihan raya umum diadakan sebelum pemilihan Perhimpunan Agung UMNO, kerana mereka mahu PRU ke-15 diadakan sambil Zahid Hamidi kekal sebagai presiden, dan dengan itu Zahid Hamidi boleh menentukan siapa calon-calon UMNO Barisan Nasional, dan dengan itu menentukan bahawa sekiranya mereka menang, maka dirinya dan juga golongan kluster mahkamah termasuklah Datuk Seri Najib boleh dibebaskan, dan kita boleh lihat bagaimana Najib dengan begitu bangga, dengan begitu megah boleh hadir ke istana negeri Johor, bertemu dengan TMJ, dan disambut seolah-olah dia tu seorang yang baik, yang hebat, sedangkan dia merupakan seorang penjenayah yang bukan sekadar dituduh, tetapi telah dibuktikan bersalah di dua peringkat mahkamah, di Mahkamah Tinggi dan juga di Mahkamah Rayuan. Maka pilihan raya negeri Johor ini, walaupun ada yang melihatnya sebagai pilihan raya yang khusus untuk negeri Johor, implikasinya adalah amat penting. Bagi Pakatan Harapan, kita ingin menentukan bahawa negeri Johor ini menjadi tempat di mana trend kekalahan bermula di Sabah, bermula di Melaka, diteruskan di Sarawak. Trend ini dapat kita kita reversekan, dapat kita putarkan kembali, supaya insya-Allah Pakatan Harapan boleh mencapai kemenangan, dan ianya tidak mustahil, kerana apa yang kita lihat berdasarkan kepada kemenangan Barisan Nasional di negeri Melaka sekalipun, Barisan Nasional hanya mendapat 38% undi popular. Kalau dikaji dan diselidik, Barisan Nasional di Melaka walaupun mendapat 2/3 majoriti di dalam Dewan Undangan Negeri Melaka, tetapi dari sudut undi popular tak jauh beza pencapaian mereka pada PRN Melaka berbanding dengan PRU ke-14, di mana mereka kalah. Pada PRU ke-14, mereka dapat lebih kurang 37% undi popular, tapi PH dapat pada ketika itu 51% undi popular, dan kita telah kalahkan mereka di negeri Melaka dan juga di peringkat nasional. Tetapi semasa PRN Melaka, mereka mendapat hanya 38% undi popular. Maknanya ada peningkatan, tapi hanya 1% lebih kurang. Berarti populariti Barisan Nasional masih tak kembali. Mereka masih ditolak oleh majoriti rakyat di Melaka. Dulu dapat 37%, kali ini dapat 38%, tapi mereka menang kerana undi popular PH daripada 51% telah berpecah. Kita hanya dapat 37%, dan 14% telah lari menyokong Perikatan Nasional. Namun undi popular yang menolak Barisan Nasional
bila kita jumlahkan yang Perikatan Nasional dengan yang PH adalah 62%. 62% pengundi menolak UMNO Barisan Nasional di Melaka. Ya. Berarti kalau strategi kita di negeri Johor adalah tepat dan baik, maka kita boleh kalahkan UMNO walaupun di negeri mulanya terbentuknya parti UMNO itu sendiri, ya, iaitu di negeri itu. Itulah sebabnya mengapa pimpinan Pakatan Harapan telah bersetuju di dalam mesyuarat Majlis Presiden untuk mengamalkan pendekatan kemah besar, iaitu kita terbuka, dan ini pun telah disebut, ya, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Kita sanggup bekerjasama dengan muda, kita sanggup bekerjasama dengan semua pembangkang, termasuk pejuang, termasuk warisan. Wartawan tanya bagaimana dengan Bersatu, bagaimana dengan PAS. Anwar tanya adakah mereka pembangkang. Sememangnya mereka bukan pembangkang, mereka sebahagian daripada kerajaan, ya. Tetapi pendekatan kemah besar ini sememangnya telah disebut berkali-kali. Hanya dari sudut pelaksanaannya ianya menimbulkan masalah, ya. Tapi untuk negeri Johor, apa yang telah diputuskan ialah agihan kerusi kepada setiap parti dilakukan, di mana kerusi-kerusi yang pernah ditandingi oleh Bersatu diagih-agihkan, dan akhirnya Pakatan Harapan akhirnya Parti Amanah dapat 20 kerusi, PKR dapat 20 kerusi, dan DAP dapat 16 kerusi. Kesemuanya 56 kerusi. Setelah diagihkan, maka dipersetujui setiap parti boleh berunding secara berasingan dengan parti-parti pembangkang yang lain. Maka Amanah berunding dengan muda, DAP berunding dengan muda, PKR berunding dengan muda, dan apa yang telah tercapai ialah bagi Parti Amanah Negara, kita telah berikan 4 daripada 20 kerusi kepada muda. Yang ada kerusi di antara yang 4 itu memang berpotensi untuk dimenangi. Kerana apa? Kerana kita berikan 4 kerusi kepada muda dengan harapan penyokong-penyokong muda pula akan menyokong kita di 16 kerusi yang Parti Amanah Negara bertanding. Ya? Pendekatan yang sebegini telah pun kita amalkan semasa dalam PRU ke-14 dulu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, sehingga Tun Dr. Mahathir sendiri telah menyebut bahawa Parti Amanah lah yang telah memungkinkan terbentuknya Pakatan Harapan. Kerana apa? Kerana bila berunding tentang kerusi, maka Parti Amanah Negara sanggup menyerahkan satu-satunya kerusi Parti Amanah Negara di Kuala Lumpur, iaitu di Titiwangsa, kepada Parti Bersatu yang dipimpin oleh Tun Mahathir pada ketika itu, kerana Tun Mahathir kata syarat nak bentuk Pakatan Harapan, Bersatu mesti ada satu kerusi di Kuala Lumpur. Tak ada orang lain yang sanggup nak berikan kerusi-kerusi mereka. Tetapi akhirnya Parti Amanah Negara menyerahkan kerusi Titiwangsa kepada Parti Bersatu yang ditandingi oleh calon daripada Parti Bersatu, sedangkan itulah satu-satunya kerusi di Kuala Lumpur bagi Parti Amanah Negara. Tetapi dengan pengorbanan itu, maka Pakatan Harapan terbentuk. Kalau tidak, hari esoknya, selepas rundingan, hari esoknya nak adakan convention, pelancaran Pakatan Harapan. Ya? Kalau tidak, tak jadi. Alhamdulillah, pendekatan itu menguntungkan kita. Kerana walaupun kita serah satu kursi pada Bersatu di Kuala Lumpur, akhirnya penyokong-penyokong Tun Mahathir, penyokong-penyokong Parti Bersatu menyokong kita di banyak tempat-tempat yang lain yang kita bertanding, ya. Termasuklah Shah Alam, ya. Kalau pernah tuan-tuan dengar, saya telah kupas bagaimana di Shah Alam sendiri sepatutnya saya kalah. Kerana pada PRU 13 majoriti saya hanya 10,000. Pada PRU 14 PAS keluar daripada Pakatan Harapan bertanding sendiri, PAS dapat 15,000 undi. Sepatutnya saya kalah.
Kerana majoriti saya sebelum itu hanya 10,000. Tapi kenapa saya menang? Kerana undi Barisan Nasional. Hasil daripada kerjasama kita dengan Bersatu pada ketika itu yang telah menyertai Pakatan Harapan, undi Barisan Nasional itu sendiri telah merudum daripada 38,000 semasa PRU 13, pada PRU ke-14 hanya tinggal 22,000. 16,000 pengundi Barisan Nasional telah mengundi saya untuk memenangkan saya, walaupun PAS telah berjaya larikan 15,000 undi. Ya, ni memang strategi Barisan Nasional lah. Dia pecahkan pembangkang. Ya, pada PRU ke-14 strategi dia pecahkan Pakatan Rakyat ataupun Pakatan Harapan yang baru ditubuhkan dengan dikeluarkan PAS daripada Pakatan Rakyat. PAS dipujuk, PAS dipelawa, PAS ditawarkan berbagai-bagai tawaran, keluar daripada Pakatan Rakyat dengan harapan dengan itu calon-calon Pakatan Harapan akan kalah. Ya? Tapi mereka tak dapat kawal. Undi Barisan Nasional itu sendiri telah jatuh oleh kerana strategi kita, iaitu kerjasama dengan Bersatu pada ketika itu. Begini jugalah pada masa sekarang, iaitu semasa PRN Johor, kita dah belajar dah di Melaka apa yang telah berlaku. Strategi UMNO Barisan Nasional telah berjaya. Mereka pecahkan undi. Walaupun mereka dapat 38%, tapi undi yang menolak mereka telah berpecah di antara PH dan Perikatan Nasional. Kita dapat 37%, Perikatan Nasional dapat 25%. Maka mereka menang kerana mereka dapat 38%. Kita belajar daripada pengalaman itu. Dengan pendekatan kemah besar, di mana kita harap bahawa muda akan mampu tarik balik sebahagian daripada pengundi-pengundi yang telah lari meninggalkan Pakatan Harapan ikut Parti Bersatu. Ya? Dengan itu, kita dapat kurangkan jumlah pengundi yang mengundi Perikatan Nasional, kerana dalam pilihan raya negeri Johor, seperti mana pilihan raya negeri Melaka, Perikatan Nasional peranannya ialah untuk nak pecahkan undi kita. Ya, untuk akhirnya memenangkan calon Barisan Nasional juga. Ya, dan bila kita turun, bila kita kempen di negeri Johor, kempen kita undi Perikatan Nasional akan memenangkan Barisan Nasional. Undi untuk Perikatan Nasional adalah undi untuk memenangkan Barisan Nasional. Ya, yang nak lawan Barisan Nasional dan ada kemampuan untuk kalahkan Barisan Nasional adalah Pakatan Harapan bersama dengan muda. Ya. Nah, dalam rundingan ini, maka DAP pun yang telah dapat 16 kerusi telah serah 2 kerusi kepada muda. Ya. Bila kita serah kerusi ini, ya tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita kena runding dan kita kena bincang. Kita tak boleh tetapkan, oh ini kerusi ni kamu ambil. Ya. Dan tak beri dia hak untuk nak berbincang dan nak meminta kerusi-kerusi yang lain. Ni rundingan. Ni bukan diktator yang kita kata awak ambil kursi ini saja, yang mana yang kita tak ada harapan untuk menang kamu ambil. Tak boleh. Kita kena ada kejujuran dalam berpakat, dalam bekerjasama. Dan itulah sebabnya mengapa di antara kerusi-kerusi yang Parti Amanah Negara serah pada muda adalah Puteri Wangsa. Satu kerusi yang telah dimenangi oleh calon Bersatu dalam pilihan raya umum ke-14 dengan majoriti yang terbesar. Dan dianggap kerusi yang paling berpotensi. Tapi kita serah pada muda. Sebagai tanda kejujuran kita, kita nak beri dia kerusi yang dia boleh menang, supaya dia pun akan membantu kita untuk memenangi kerusi-kerusi lain yang kita tandingi, yang kita boleh menang. Ya, ini strategi tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, puan-puan, ini strategi. Cara nak menambahkan kawan, nak menambahkan undi, bukan berdasarkan emosi, semangat, tetapi berdasarkan kepada pemikiran dan pendekatan yang bijak, yang dikatakan fatonah, yang perlu bila kita berpolitik. Ya, maka kita harap bahawa persoalan pertindihan yang kekal di antara muda dengan PKR akan dapat diselesaikan. Kerana seperti mana yang saya sebutkan tadi, rundingan kerusi dengan muda diserahkan pada parti masing-masing. Ya,
Kalau ianya dapat dijayakan dan kita dapat menunjukkan satu kesatuan dan perpaduan di kalangan pembangkang-pembangkang, ya, maka insya-Allah saya rasa negeri Johor merupakan negeri yang cukup berpotensi untuk kita mencapai kemenangan dan menghentikan Barisan Nasional daripada usaha, ya, khususnya golongan kluster mahkamah untuk nak kembali berkuasa, ya. Perundingan bersama dengan pejuang juga sedang diadakan. Perundingan bersama dengan warisan juga sedang diadakan. Yang mesej yang paling penting yang kita sampaikan ialah tolong elak pertindihan di kalangan pembangkang untuk menentukan bahawa kita dapat kalahkan Barisan Nasional, ya. InsyaAllah, ya, saya harap bahawa pada 26 hari bulan akan diadakan penamaan calon, dan pada ketika itu semua penyokong-penyokong, petugas-petugas yang telah ditugaskan untuk berkhidmat di negeri Johor akan turun dengan semangat untuk mencapai kemenangan. Kita nak hentikan the return of the kleptocrats, ya, kembalinya golongan kleptokrat yang sekiranya mereka kembali berkuasa di negara Malaysia, keadaan yang sedia ada yang sudah teruk akan bertambah teruk.